لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. الإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di masjid masjid mana? Kampung Siglap pada pagi ini. Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Alhamdulillah setelah kita cuti rehat kan hampir nak masuk 2 bulan lah saya rasa kan, ataupun dah sebulan lebih dah. Sebulan lebih. Hari ini kita memulakan kembali pengajian kita iaitu kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa. Dan alhamdulillah saya lihat ramai juga teman-teman kita yang sudah bersiaran bersama dengan kita secara live pada pagi ini. Pertama sekali saya nampak ada kakak kita Aliza Aziz di situ. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu, admin dan teman-teman online. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Liza kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Kita juga ada Kak Som di situ. Kak Som, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Admin dan teman-teman semua, moga semuanya sihat dan dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga ada Cik Latifah kita. Cik Latifah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu, Waalaikumsalam warahmatullahi. Hope Ustazah sihat walafiat. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Teruskan mendoakan untuk saya di sini.
Kita juga ada Kak Zah kita di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Zah. Alhamdulillah Ustazah diberikan kesihatan untuk menyambung kuliah pada pagi ini. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Zah. Kak Aisyah kita, okey ramai ya pagi ni ya. Kak Aisyah kita, Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan jemaah sekalian, ada kotak-kotak. Apakah kotak-kotak itu? Mungkin dia nak letak muka senyum ataupun tak love. Okey. Semoga semua berada dalam rahmat Allah. Alhamdulillah untuk pagi ini. Thank you so much admin for this FB live. Thumbs up admin kita. Okay. Kita ada Kak Baini juga dan Az bersama dengan kita pagi ini. Bersama dengan Kak Rohaya. Okay lah semualah situ. Okay, sesiapa sajalah yang bersama dengan kita pada pagi ini. Terima kasih kami ucapkan. Mudah-mudahan perkongsian kita di minggu pertama pembukaan kuliah Penawar Hati ini mendapat manfaat. Baik, kita sebenarnya nak sambung perbincangan kitab kita Ad-Da' wa Ad-Dawa. Takut terlupa tunjuk baliklah ya kitab ini ya. Kita akan gunakan kitab ini sebagai perbincangan. Jadi kita tinggal sikit je lagi. Sikit je lagi untuk mengkhatamkan kitab inilah. Jadi masih ingat lagi kita berada di muka surat yang keberapa? Sila teman-teman letakkan di ruangan komen supaya admin saya dapat memaparkan jawapan anda. Okey. Kita sekarang berada di muka surat yang keberapa? Atau senang topik apa? Okey, topik apa? Okey, insya-Allah muka surat 425 point D. Okey, muka surat 425 point D. Ada Kak Zah lagi point D, 4 macam cinta, muka surat 425. Kak Som, point D, muka surat 425. Ustazah, Masya Allah, Tabarakallah. Ada Kak Aisyah kita pun sama juga. Kak Nur Kamaria tak ada ya pagi ni? Masuk lambat ataupun mungkin bekerja lah. Tak apa, saya faham. Mungkin bekerja tak dapat masuk. Okay, Kak Aisyah pun sama ya. 425 muka suratnya point D. 4 macam cinta. Cik Salimah tak ada. Kalau Cik Salimah ada, muka suratnya sama dengan saya ni. Saya tak ada geng lah pagi ni. Tak ada geng saya. Okey baik, muslimah semuanya kita lihat ya. Pagi ini kita akan membincangkan topik kita. Macam mana? Ustazah dah lupa Dah lama tak buka laptop kan, dah lupa macam mana nak paparkan slide tu. Okey, pagi ini kita akan menyambung perbincangan kitab kita pada poin yang D. Okey, betul ya di situ poin kita D. Iaitu kalau saya kita berada di halaman 442. Yang kalau tadilah ya teman-teman semuanya berada di muka surat 425. Okey, sesiapa yang muka suratnya sama cetakan kitabnya sama dengan Ustazah. Kita berada pada perbincangan di poin D, 4 macam cinta. Cuma di slide saya ni saya terjemahkan ke dalam bahasa Melayu, 4 jenis cinta berada di halaman 442. Tetapi kalau kita lihat majoriti di kalangan jemaah muslimah kita, semuanya berada di muka surat 425. Jadi kalau tak jumpa muka surat 442, sila. Okey Devi, Tia. Okey, Tia sama ya dengan Ustazah. Masya-Allah, terima kasih Tia. Okey, jadi yang lain boleh sila buka muka surat 425 supaya kita dapat menyimak ya perbincangan kita di poin ini tentang 4 jenis cinta. Baik, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah setelah dia membincangkan tentang cinta yang berada di beberapa tahap kan di perbincangan-perbincangan kita yang lepas, maka di sini dia pun menyimpulkan dengan menyatakan bahawa terdapat 4 macam cinta yang wajib dibezakan. So kita akan bincangkan 4 jenis cinta yang mana setiap satu daripada keempat-empat jenis tersebut memiliki perbezaan-perbezaannya yang tersendiri dan dalil-dalilnya yang tersendiri. Maka di sini dia kata sebab orang yang tidak dapat membezakannya pasti akan tersesat kerananya. Maksud tersesat di sinilah dia akan terkeliru dengan cinta yang ada dalam hati dia.
terhadap Allah terutamanya. Maka sebab itu keempat-empat jenis cinta yang akan kita bincangkan pada pagi ini ianya berkaitan dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Baik, cinta yang pertama. So kita akan bezakan 4 jenis cinta. Cinta yang pertama disebut sebagai mahabbatullah. Mahabbatullah maksudnya cinta kepada Allah. Rasa cinta kita kepada Allah. Di sini dijelaskan kepada kita, hal ini saja belum cukup untuk menyelamatkan seseorang dari azab Allah dan memperoleh pahalanya. Sebab kaum musyrikin, penyembah, semula dan selain mereka juga mencintai Allah. Kita nak kata beginilah, pada poin yang pertama ini sebenarnya nak jelaskan kepada kita begini. Kita kalau hanya memiliki cinta di dalam hati kita kepada Allah semata-mata, itu belum lagi dapat menyelamatkan kita dari azab Allah dan kita dapat memperoleh pelbagai macam pahala. Bermakna bukan hanya cinta Allah. Cinta Allah, semua orang akan mengaku diri mereka cinta kepada Allah. Saya kalau tanya sesiapa saja, engkau cinta Allah tak? Mestilah aku cinta Allah. Tetapi dia bukan hanya semata-mata tentang rasa cinta itu dalam hati kita. Sebab tu tadi dia kata, kalau hanya semata-mata cinta, ia belum cukup untuk menyelamatkan kita daripada azab api neraka dan belum menjadikan kita seorang muslimah yang boleh memperoleh segala pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. Maka di sini dia kata kita tak bolehlah dengan cinta sahaja dalam kehidupan kita ni dan tidak mahu untuk melakukan pelbagai macam amal ibadah. Itu maksudnya. Jadi kata cinta mestilah bertepatan dengan tuntutan syariat. Okey, saya jelaskan di sini kenapa kalau seseorang dia hanya memiliki cinta, dia akan buat apa sahaja tanpa panduan. Kalau dia buat, asal suka je buat, asal cinta pada Allah je buat. Kenapa kau buat benda ni? Oh, sebab aku cinta pada Allah. Padahal perkara itu tidak terdapat di dalam agama. Dia hanya berdasarkan kepada cinta sahaja. Maka ini bahaya. Sebab itu mahabbatullah ianya memang perlu ada dalam hati kita. Wajib ada dalam hati kita sebagai seorang muslimah yang beriman kepada Allah. Namun mahabbatullah ia tidak boleh hanya sekadar rasa begitu. Namun di situ ia memerlukan kepada ilmu, ia memerlukan kepada cara pelaksanaan yang betul untuk kita mencintai. Kerana semata-mata cinta ianya akan membuatkan kita jadi orang yang buta. Maaf ya saya sebut begitu. Kerana kita ramai orang kata, oh saya buat begini sebab saya suka kepada dia, saya cinta kepada dia. Tetapi perkara itu adalah perkara yang salah. Kan? Sesama manusia sahaja bila kita ni mencintai, kadang-kadang kita melakukan kesilapan ketika kita cinta. Kita tersalah melakukan sesuatu atas dasar cinta. Konon gitu kan. Oh, buat gini, oh, kenapa pukul? Oh, sebab cinta. Bukan ada lah betul-betul kes-kes macam tu kan. Kenapa pukul isteri? Oh, sebab cinta. Sebab suka sangat. Ada begitu keadaan-keadaan. Kenapa kau buat suami kau macam tu? Oh, sebab aku cinta suami aku. Aku tak nak orang lain ni. Ini menyebabkan perkara-perkara yang salah berlaku di dalam kehidupan kita atas dasar cinta. Sesama manusia boleh berlaku sedemikian. Apatah lagi bila kita dengan Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu di sini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan panduan. Dan saya sebenarnya banyak kali mengemukakan ayat ini sebagai pendalilan dalam banyak perbincangan kita yang lepas berkenaan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang beriman bagaimana mereka ingin merealisasikan mahabbatullah mereka. Itu tadi. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-31. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita. Allah kata apa dalam ayat ini? Kul, katakanlah. Itu Allah beritahu kepada Nabi SAW. In kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah. Okey, jika kita, Allah kata, kita kalau betul-betul ada mahabbatullah dalam kehidupan kita ini, Allah ingatkan. Satu, fattabi'uni yuhibbukumullah.
iaitu hendaklah kalian ikuti aku. Fattabi'uni bermaksud ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Okey, yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kalian. Dengan kata lain begini muslimah, saat kita ingin merealisasikan mahabbatullah dalam kehidupan kita ini kan, satu, kita perlu ada ilmu. Bila kita memiliki ilmu, kita nak beramal dengan ilmu tersebut, bukan? Okey, ilmu dan amal. Ilmu dan amal ini ia mesti selari, bertepatan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu, seorang yang beriman bila mereka cinta kepada Allah, lalu mereka mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu dan amalan mereka akan sama sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan, nak ada mahabbatullah yang betul, cinta kepada Allah yang betul, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru tepat cara pengamalan kita, baru tepat mahabbatullah yang akan ada pada diri kita. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga memberitahu kepada kita, orang yang dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut ajaran Nabi, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini bukan sahaja akan mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita di situ. Allah kata, wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Okey, kita akan dapat dua. Satu, bila cinta kepada Allah dengan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan cinta kembali kepada kita. Seterusnya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita. Jadi sebab itu tidak rugi ya bila kita berusaha untuk meletakkan rasa cinta di dalam hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang betul itu tadi, iaitu mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu, amalan tepat, sejajar dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini adalah jenis cinta yang pertama, iaitu mahabbatullah, cinta kepada Allah. Kita ada jenis cinta yang kedua. Jenis cinta yang kedua di sini, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan begini. Kedua ialah mahabbah ma yuhibbullah. Maksudnya, mencintai perkara yang dicintai Allah. Dia berkait rapat ya. Yang pertama, kita cinta kepada Allah. Okey, cinta kepada Allah tadi saya kata, ia mesti ada ilmu, perlu ada amal. Bagaimana caranya? Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang kedua, orang yang dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia juga perlu mencintai apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Okey? Mencintai perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perkara ini penting? Sebab tu di sini dikata, perkara ini memasukkan seseorang ke dalam Islam dan mengeluarkannya dari kekufuran. Ketika seseorang yang beriman, dia cinta apa yang Allah cinta, dia akan buat perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka mantaplah keimanan diri dia. Begitu juga apabila seseorang dia itu membenci apa yang Allah benci, maka ini akan menyebabkan dia mengeluarkan diri dia dari perkara-perkara maksiat, daripada perkara-perkara yang kufur, sehingga keimanannya juga akan menjadi mantap. So dia begitu keadaan dia untuk jenis cinta yang kedua di sini. Dan saya datangkan di sini dengan dalil yang sebenarnya telah dibincangkan ya pada perbincangan kita di sesi yang lepas, iaitu sesi kita yang terakhir sebelum saya cuti kemarin. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. Nabi kata apa? Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Siapa yang mencintai kerana Allah, dia membenci kerana Allah,
dia adalah orang yang mana memberi kerana Allah dan orang yang mencegah iaitu menahan dirinya daripada sesuatu yang tidak baik kerana Allah, faqad istakmalal iman, Nabi kata. Orang yang begini dia telah menyempurnakan keimanannya. Keimanannya adalah keimanan yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu tadi Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia kata kepada kita, jenis cinta yang kedua ini sangat penting. Kerana yang kedua inilah yang akan menjadikan kita orang yang betul-betul muslimah, okey, seseorang yang betul-betul beriman kepada Allah sehingga kita akan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala tegar, yang Allah Subhanahu Wa Taala kata jangan buat. Jadi hal yang kedua ini dia melengkapkan hal yang pertama. Maaf, jenis cinta yang pertama. Cinta yang pertama ialah mahabbatullah, kita cinta kepada Allah. Yang kedua, kita mahabbah ma yuhibbullah, kita cinta apa yang Allah cinta. Jadi bila kita cinta apa yang Allah cinta, ianya akan memantapkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik muslimah yang saya kasihi, boleh berikan kepada saya dengan contoh apakah perkara yang Allah cinta yang sepatutnya kita cinta? Letakkan di ruangan komen, saya nak lihat jawapan muslimah-muslimah kita. Mencintai perkara yang Allah cinta. Okey, apakah perkara yang perlu kita cinta yang Allah cinta itu? Ada contoh? Perbuatan, amalan. Kita tahu perkara ni Allah cinta, maka kita nak buat. Apakah perbuatan tersebut ataupun amalan itu? Wah, bising ya, kat rumah saya ni berdegang-dengung. Tapi saya rasa tak dengar lah ya di situ. Ada tak contohnya? Okey, Kak Som, membaca Al-Quran. Cantik, contoh betul? Okey, membaca Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu Wa Taala cinta dengan amalan ini. Al-Quranul Karim adalah kalamullah, kata-kata Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sebagai syifa, rahmat. Okey, bagi orang yang beriman, maka membaca Al-Quran itu adalah perbuatan yang Allah cinta. Bila seseorang dia melakukan perbuatan tersebut bermakna dia mahabbah ma yuhibbullah. Dia mencintai apa yang Allah Subhanahu Wa Taala cinta. Kita ada contoh yang lain di situ, Liza kata berbakti kepada ibu bapa. Betul. Berbakti kepada ibu bapa adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi SAW ada menyebutkan redha Allah itu terletak pada redha ibu bapa. Bila ibu bapa redha dengan apa yang kita buat, Allah Subhanahu Wa Taala turut redha dengan perbuatan tersebut. Ini menunjukkan ataupun membuktikan kepada kita bahawa cinta, mencintai apa yang Allah Subhanahu Wa Taala cinta itu akan mendatangkan redha Allah dalam kehidupan kita. Antaranya ialah di situ bila kita berusaha untuk berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Baik, kita ada contoh yang seterusnya. Katakan di sini, Ferrarosa Dirmova nama dia ya. Sedekah, betul. Sedekah juga merupakan amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala cintai. Hamba yang memperbanyakkan sedekah dalam kehidupan dia, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menyia-nyiakan rezeki yang sentiasa masuk dalam hidup dia. Kan? Kita rasa mungkin tak cukup duit tapi kita ada rasa nak bersedekah mengikut kepada kemampuan kita. Percaya cakap saya, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganti pada apa yang telah kita keluarkan ikhlas kerana dia. Sebab tu tadi Nabi kata apa? Man a'ta lillah. Siapa yang dia memberi kerana Allah. Kan? Maknanya dia memberi sedekah itu kerana Allah. Faqad istakmalal iman. Orang yang begini keimanannya sempurna. Bermakna di situ dia sanggup untuk melakukan apa sahaja kerana Allah dengan satu kepercayaan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran pahala, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganti yang lebih baik daripada apa yang telah dia keluarkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang begini, masya-Allah tabarakallah, keimanannya adalah keimanan yang mantap. Sebab tu Nabi kata sempurna keimanan diri dia. Baik, seterusnya kita ada banyak lagi ya di sini. Contoh Kak Aisyah kata berbuat baik sesama manusia, betul. Kadang-kadang kita lupa ya dalam hidup ini,
bila kita nak beribadah ataupun kita nak buat sesuatu yang bertepatan dengan syariat, kita hanya fikir tentang ibadah semata-mata. Kita fikir tentang baca Quran, kita fikir tentang apa ni, zikir, ramai yang sebut zikir di situ. Zikrullah, kita sebut tentang solat kan, kita sedekah tadi kan, kita cuma fikir tentang hal-hal yang sedemikian. Tetapi kita jangan lupa, antara perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita ialah untuk berlaku baik dengan orang di sekitar kita. Berakhlak mulia, bertutur kata yang baik, kan? Mengucapkan ucapan-ucapan yang baik kepada orang yang ada di sekitar kita, tidak mengumpat, tidak memfitnah, tidak memviralkan perkara-perkara yang tak sepatutnya diviralkan. Ni kadang-kadang masalah juga ya masyarakat kita ni. Sebab sekarang ni orang kata dunia viral, selagi tak viral, selagi itulah orang kata tak puas macam tu kan. So kita tak bolehlah menggunakan apa yang kita ada dalam kehidupan kita ni untuk perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Kita gunakan ia untuk hal-hal yang Allah Subhanahu Wa Taala cinta. Okey, barulah cantik kehidupan kita tenang, aman dan damai. Ramai lagi di situ memberikan jawapan menjaga silaturahim, zikrullah, selalu berzikir, menutup aurat, betul menutup aurat maknanya itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Menyembah Allah, akhlak yang baik, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Ya betul. Kak Aisyah sekali lagi menjaga amanah, contohnya rahsia-rahsia sahabat ataupun harta anak yatim. Masya Allah, tabarakallah. Banyak contoh ya yang diberikan di situ. Yang penting ialah kita faham. Bila dalam hidup ini, kita menjadi seorang muslimah yang berusaha untuk mencintai apa yang Allah Subhanahu Wa Taala cinta, inilah yang akan menjadi langkah awal untuk kita mengamalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Sebab bila kita nak buat tu, kita mesti suka dulu tau. Dia mesti gitu. Biasanya lah, biasanya. Dia mesti suka dulu. Kalau tak suka, susah sikit. Kita kalau tak cinta pada satu amalan, perbuatan kan, tak suka, dia memang berat lah. Tak suka masak contoh kan. Suka masak, tak suka. Jadi nak start tu lambat je. Potong bawang pun gini, neng. Sebab apa tak suka? Malas, tak ada hati tu kan. Cuba kalau ada hati, semangat je berkobar-kobar. Bila nak masak, potong bawang. Macam tu kalah chef. Kalah chef. Macam tu kan keadaannya. Sebab ada cinta. Begitu juga bila kita nak melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah ataupun perbuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala cinta itu tadi. Kita sendiri perlu mencintai perbuatan-perbuatan dan amalan-amalan tersebut. Ini sebagaimana yang terdapat pada jenis cinta kita yang ketiga di dalam perbincangan kita pada pagi ini. Yang ketiga, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahawa al-hub lillah wa fillah. Maksudnya ialah mencintai kerana Allah dan dalam ketaatan kepada Dia. Okay, mencintai kerana Allah dan dalam ketaatan kepada Dia. Maksudnya di sini dia kata, hal ini merupakan konsekuensi dari mencintai perkara yang dicintai oleh Allah itu tadi. Yang kedua tadi kita bincangkan tentang kita cinta perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala cinta. Seterusnya what's next? Apa seterusnya? Maka inilah datangnya poin kita yang ketiga, iaitu kita akan jadi orang yang mencintai kerana Allah dan dalam keadaan yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kata lain, poin kita yang ketiga ini ianya menuntut kita untuk mengamalkan perbuatan-perbuatan ataupun amalan-amalan yang Allah cinta itu tadi kerana Allah. Okey, kita tahu tadi zikir, baca Al-Quran, berbakti kepada kedua ibu bapa, kan? Menjaga lisan, menutup aurat. Perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan yang Allah cinta, amalan-amalan yang Allah cinta. Tetapi kita buat kerana Allah ataupun kerana manusia. Faham ya poin yang ketiga ini? Kita buat apa yang Allah cinta tu tadi, amalan-amalan yang Allah cinta itu tadi, kerana apa? Kerana Allah ataupun kerana orang yang ada di sekitar kita.
Maka sebab itu, poin yang ketiga ini bertujuan untuk menjaga niat kita. Kita buat perbuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala cinta itu tadi, yang kita sendiri mengaku kita cinta perbuatan itu ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu tadi dia kata hal ini merupakan konsekuensi ataupun kesan daripada apa yang kita bincangkan di poin yang kedua itu tadi. Yang mana dia kata mencintai sesuatu yang dicintai tidak akan tegak melainkan dengan mencintai kerana Allah dan dalam ketaatan kepada Allah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Okey, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Hadis ini menunjukkan bahawa seseorang yang ingin mendapatkan kecintaan Allah, ia bukan hanya semata-mata perlu meletakkan rasa cinta itu dan mencintai apa yang Allah cinta. Tetapi Allah sendiri menyebutkan di dalam hadis ini, orang tersebut dia perlu beramal kerana Allah. Beramal kerana cintakan Allah. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Tidaklah seseorang hamba itu mendekatkan dirinya kepada aku yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang telah aku fardukan kepadanya. Kita faham pada perenggan itu Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita seseorang yang ingin mencapai mahabbatullah dan dia adalah orang yang mahabbah ma yuhibbullah sehingga dia jadi orang yang al-hub lillah wa fillah. Dia adalah insan yang melaksanakan perkara-perkara fardu. Itu amalan-amalan yang wajib. Contoh amalan wajib apa dia muslimah? Letakkan di ruangan komen. Amalan-amalan wajib. Tadi Allah kata, hamba yang nak dekatkan dirinya kepada Allah, sehingga dia mendapat kecintaan Allah itu tadi, dia mesti buat perkara-perkara yang fardu. Apa dia? Liza kata solat. Lagi selain itu? Ini yang wajib dia, solat. Maknanya solat 5 waktu ya Liza. Bukan solat ba'diyah, qabliyah, ba'diyah, solat sunat duha. Itu lain ya. Solat fardu. Solat 5 waktu kita. Puasa di bulan Ramadan. Cantik Kak Sok letak. Puasa di bulan Ramadan. Sebab puasa tu umum. Kalau kita kata puasa, makna puasa sunat juga, puasa Isnin Khamis, semua kan termasuk. Jadi puasa di bulan Ramadan ia adalah puasa yang wajib. Seterusnya, Kak Zah kata, solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, bayar zakat. Bayar zakat. Di situ poin yang lain. Kak Rohaya kata puasa. Kak Som tambah lagi, bayar zakat. Itu saja. Ini semua rukun Islam kita yang kelima. Rukun Islam yang kelima ya. Ada yang lain? Selain daripada rukun-rukun Islam ini dimuatkan di dalam jawapan tersebut. Tak salah ya, jawapannya betul. Maknanya ini adalah perbuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dalam kategori fardu. Maknanya wajib. Kalau kita tak buat, kita dapat dosa. Menutup aurat. Wajib. Betul. Lagi? Sampai situ saja. Sikitnya amalan-amalan wajibnya. Dia terhad pada itu saja ke? Macam mana? Tak ada idea kan? Kak Syah, apa dia Kak Syah? Ada tak? Senyap pula Kak Syah. Kak Baini, percaya pada takdir baik dan buruk. Itu kita panggil sebagai keimanan. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu memang wajib juga. Cuma ini saya nak berkaitan tentang amalan. Amalan perbuatan. Mas Niza, bakti kepada ibu bapa. Yes, maaf Kak Aisyah.
berbakti, berjasa kepada mak abah. Okey, betul. Bakti, sama jawapannya dengan Mas Niza di situ. Kak Zah, jangan lakukan perbuatan syirik. Boleh juga amar makruf nahi mungkar, senang je. Emma dengan Aliza ni, dia dah bincang kat belakang tabir ke? Jawapan sama tiba-tiba keluar dua-dua. Amar makruf nahi mungkar. Li sama. Siti Zainal, tinggalkan solat dan tidak puasa pada bulan puasa. Uh, Tidak bertepatan dengan soalan saya. Okey, Siti Zainal. Sekarang ni, kita ada banyak contoh tadi kan yang muslimah-muslimah semua berikan di situ. Iaitu Allah kata, tidaklah seseorang hamba tadi bila dia nak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia melakukan apa perbuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala fardukan. Itu aku fardukan. Perkara-perkara yang wajib. Contoh mudah tadi, yang pertama sekali keluar ialah solat. Maka dia buat perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala fardukan, iaitu solat 5 waktu. Kemudian, dalam hadis ini Allah Subhanahu Wa Taala menyambung. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku terus-menerus mendekatkan kepada aku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku pun mencintainya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sekarang ini kita ada dua. Pertama tadi yang fardu dah settle dah, dah selesai tau yang fardu tadi. Sekarang ni Allah kata, hamba itu dia juga mendekatkan dirinya kepada aku dengan amalan-amalan sunnah hatta uhibbah, sehingga aku mencintainya. Bermakna dalam keadaan kita ingin merealisasikan mahabbatullah, iaitu jenis cinta yang pertama tu tadi kan, dan juga mahabba ma yuhibbullah, kita mencintai apa yang Allah Subhanahu Wa Taala cinta, ianya bukan hanya berpada pada amalan-amalan yang fardu. Ia juga menuntun kita untuk melaksanakan amalan-amalan yang sunat. Okey, bukan Ustazah kata kalau kita ni tak boleh buat yang solat 5 waktu, maknanya kena buat juga ke yang lain tu? Kalau kita betul-betul berada pada jenis yang pertama dan yang kedua tadi kan, cinta jenis pertama dan kedua, kita akan berusaha untuk melaksanakan amalan-amalan yang sunat. Sehingga perbuatan-perbuatan fardu, amalan fardu dan juga amalan sunat akan menjadikan kita orang yang mendapatkan mahabbatullah itu tadi. Kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, okey, amalan fardu, amalan sunat yang kita buat kerana apa? Jangan lupa, poin kita yang ketiga di sini, al-hub lillah. Kita buat kerana cinta kita kepada Allah, sehingga kita berada dalam ketaatan-ketaatan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jika seseorang dia melaksanakan perbuatan yang fardu, dia melaksanakan perbuatan yang sunat itu tadi, namun dalam hati dia tidak ada keikhlasan, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan dia mengetahui bahawa ini merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia buat kerana manusia, dia buat kerana nak mendapatkan pujian orang ramai. Contoh, kenapa engkau belajar? Oh, sebab aku nak orang kata aku ni rajin belajar. Contoh gitu kan. Kenapa engkau ni pergi kelas ke, pergi kuliah duha ke apa? Oh, supaya orang tahu aku ni adalah seorang muslimah yang gini. Dia nak perhatian. Kalau kita inginkan perhatian, perhatian orang ramai, ini adalah perkara yang dah terkeluar daripada poin kita yang ketiga. Orang yang mencintai apa yang Allah cinta, dia akan berusaha untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan fardu, perbuatan-perbuatan sunnah itu tadi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tak kisahlah apa yang orang lain nak kata. Dia begitu keadaannya. Bukan kerana nak supaya orang puji dia baik, orang puji dia bagus, orang puji dia rajin, orang puji dia adalah orang yang solehah, orang puji itu, orang puji ini. Bukan kerana itu. Jika itu ada pada amalan-amalan yang dia buat, tidak kira sama ada fardu maupun sunnah, maka akan rosaklah amalan. Sebab kita jangan lupa antara syarat, okey. Syarat pertama
yang mana amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Pertama sekali ikhlas. Dibuat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kedua ittiba. Ittiba maksudnya apa? Ikut kepada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, yang terdapat dalam syariat kita. Barulah amalan itu diterima. Tetapi kalaulah amalannya sekadar ittiba, okey, sekadar ittiba menepati syarat yang kedua, iaitu dia hanya jadi orang yang ikut kepada sunnah Nabi, tetapi dia tidak ada yang pertama, yang kerana Allah tu tidak ada, maka taklah ia menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua-dua tu mesti ada. Okey? Niatnya ikhlas, ikhlas dan ittiba. Ikhlas, ittiba. Okey? Kita Muslimah boleh letakkan di nota situ ikhlas dan ittiba. Jadi dapat dicatat oleh saya nak letak. Dia ada ke tak? Dia tidak ada bersama dengan saya. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih. Okay. Ikhlas dan ittiba. Jadi, dua syarat ini mesti ada, okay, supaya amalan kita diterima. Makanya di sini, poin yang ketiga, ia bertepatan dengan syarat yang pertama, ikhlas. Melakukan amalan yang fardu, amalan yang sunnah, kerana kita cintakan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ikhlas. Ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Sebab itibak ni bagi saya ramai orang ada. Yang pertama tu susah sedikit. Itibak bermakna kita ikut sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Kita baca Al-Quran, kita baca Al-Qurannya begini, solat 5 waktu, solat 5 waktunya begini kan. Itu maknanya itibak. Kita ikut. Kita tak, kalau kita nak kata orang tu tak itibak bermakna solat 5 waktu tapi solat subuh 1 rakaat je. Ini tak itibak maknanya. Okey, itu tak itibak. Kalau engkau itibak macam mana? Itibaklah, ikutlah, ikut Nabi. Okey, ikut Nabi tu macam mana? Tak apa, solat subuh aku solat 1 rakaat je. Itu bukan itibak. Itu ikut diri sendiri. Betul tak? So sekarang itibak bermakna kita ikut sebagaimana yang Nabi ajar. Setiap amalan-amalan kita yang fardu dan yang sunnah tadi, yang Allah sebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari tadi, kita buat berdasarkan kepada tuntutan syariat. Tetapi jangan lupa, yang pertama, ikhlas tu dia perlu ada. Baru kita kata cantik mahabbatullahnya, mahabbah ma yuhibbullah, dan alhamdulillah wa fillah, dia jadi rangkaian yang teratur dan indah. Baik, kita masuk kepada poin kita yang terakhir, yang keempat di sini. Iaitu apakah ia? Okey, yang keempat, al-mahabbah ma'allah. Maksud mencintai selain Allah bersama Allah. Okay, mencintai selain Allah bersama Allah. Penerangannya di sini dia kata ini adalah kecintaan yang syirik. Kita cinta Allah, tetapi kita juga ada mencintai sesuatu selain Allah yang mana kita meletakkan ianya setanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama. Biasa dulu saya bagi contoh macam ni kan. Saya kata, kita kata kita cinta Allah lah. Tapi kenapa kita tak berdoa pada Allah? Kenapa kita doa pada pokok pula? Nampak ya? So di situ kita meletakkan cinta kita pada Allah dan cinta kita pada kuasa pokok itu setanding. Maka inilah yang dikata al-mahabbah ma'allah. Mencintai selain Allah bersama Allah. Bersama Allah tu maksudnya kita meletakkan ianya sama macam Allah. Sama setanding dengan Allah. Sebab itu di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah kata apa? Ini adalah kecintaan yang syirik. Bertepatan dengan surah Al-Baqarah ayat 165 di situ. Allah kata, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Okey, mereka itu adalah orang yang dia menyembah selain Allah ataupun menjadikan sesuatu berkuasa selain Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita?
mereka mencintai sembahan-sembahan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Nampak tak di situ? Mereka dah sembah selain Allah. Contoh dah dah berdoa di pokok tu kan. Dan berdoa di pokok tu. Namun dia adalah orang yang mana mencintai Allah Subhanahu Wa Taala juga. Sepatutnya kita faham gini. Kalau dah sembah pokok, maknanya dah minta pada pokok, dia cinta pada pokok je lah. Janganlah cinta kepada Allah. Sebab dah dia buat benda yang syirik. Namun bagi dia tak, saya tetap cinta pada Allah. Ni semua ni semua kata nak buat ni kan. Ayat macam-macam. Cuma nak buat ni, kata orang kata sebagai perantaraan je Ustazah. Rasa kalau tak ada perantaraan ni macam tak sampai doa saya. Dia tak boleh begitu ya. Kita kena yakin bila kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa itu adalah doa yang sampai. Tidak ada orang kata penghadang antara seseorang dengan doa dia. Siapa pun kita. Kita jangan rasa, saya ni orang biasa-biasa. Quran pun baca, merangkak-rangkak, jadi rasa macam doa tu tak sampai. Sebab tu perlu ada perantaraan-perantaraan begini. Jangan rasa begitu ya Muslimah. Allah Subhanahu Wa Taala banyak kali mengingatkan kepada kita bahawa tidak ada perantaraan. Sebab tu Allah kata, "Ud'uni astajib lakum." Kalian berdoalah kepada aku maka aku akan perkenankan. Allah Subhanahu Wa Taala tak kata dalam Al-Quran, kalau kau ni orang yang biasa-biasa saja, kalau bukan ustaz-ustazah doa kau tak sampai. Allah tak kata gitu. Yang penting kita beriman kepada Allah, kita yakin dengan Allah SWT, kita tak syirikkan Allah, kita doa pada Allah, angkat tangan, Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan doa kita. Yang penting doanya doa yang baik-baik, doa yang bukan berunsur dosa, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu keyakinan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita rasa macam tak sampailah doa saya, tak sampailah, nanti doanya tak baguslah, tak mantaplah. Jangan rasa begitu. Kita mesti ada keyakinan kepada Allah. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian yakin dengan ijabah, iaitu dengan pengabulan doa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu di sini orang yang mana dia meletakkan cinta dia pada benda lain lalu meletakkan Allah bersama pada cinta itu, ini adalah perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tadi dia kata kecintaan yang syirik, yang mana dia kata siapa yang mencintai sesuatu bersama Allah bukan kerana Allah, bukan sebagai sarana kepadanya dan bukan dalam ketaatan kepadanya, maka dia telah menjadikan sesuatu tersebut sebagai tandingan bagi Allah. Seperti inilah kecintaan kaum musyrikin. Okey, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita daripada cinta yang keempat ini. Maknanya cinta jenis empat ini kita tak naklah ada pada diri kita kerana ia adalah cinta yang sia-sia, cinta yang akan memasukkan seseorang hamba ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya. Dah faham ya? 4 jenis cinta yang disenaraikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Saya juga dah sertakan dengan hadis-hadis yang bertepatan dengan keempat-empat jenis cinta, yang mana hadis-hadis itu juga ayat Al-Quran tidak terdapat dalam kitab kita. Maka saya kuatkan perbincangan dengan dalil-dalil yang telah kita berikan supaya mudah kefahamannya di situ. Baik, seterusnya di perenggan kita yang terakhir, kita nak tutup perbincangan kita ya pada pagi ini. Disebutkan kepada kita begini. Okey. Tinggallah bahagian yang kelima. Ada bahagian yang kelima yang tidak disenaraikan. Dia kata yang tidak termasuk dalam pembahasan kali ini iaitu rasa cinta yang sejalan dengan tabiat. Ada yang kelima tetapi tak dimasukkan sebagai 4 jenis cinta tu tadi kan. Jadi dia kata rasa cinta yang sejalan dengan tabiat. Apa maksudnya? Bentuknya adalah kecenderungan seseorang terhadap perkara yang sesuai dengan tabiatnya. Sesuai dengan tabiat kita, sifat kita lah senang kata. Kadang-kadang dalam hidup ini kita ada suka sesuatu, betul tak?
Ada orang dia cinta buku, baca buku kan, suka sangat baca buku. Ada orang suka makan. Ada orang suka apa lagi, suka tengok Netflix. Ada orang dia suka jalan-jalan, travelling, macam tu kan. Dia ini tabiat, ikut kepada sifat dia. Maka cinta itu ianya sejalan dengan sifat diri dia, tabiat diri dia. Okey? Kalau Sakinah dia suka apa? Dia suka beli abaya macam tu kan. Itu tabiat dia lah, sikap dia. Sebab apa? Dia memang pakai abaya. Dia suka dengan abaya tu, cantik kan? Dia suka keadaan sedemikian. Jadi di sini, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia jelaskan kepada kita, bentuknya adalah kecenderungan seseorang terhadap perkara yang sesuai dengan tabiatnya, bukan tabuat. Saya silap type di sini. Bukan tabuat, tabiat. Macam mana bagi tabuat? Tabiatnya. Contoh, contoh dia kata. Dia berikan contoh kepada kita. Seseorang yang haus, dia mencintai air. Kita haus sekarang ni. Tidak ada dalam pemikiran kita melainkan apa? Air. Aku nak minum air, aku nak minum air. Sebab haus sangat-sangat. Jadi yang kita cinta pada waktu itu ialah air. Kenapa? Sifat kita, tabiat kita pada situasi itu ialah kita sedang dalam keadaan yang haus. Maka wajar. Orang yang haus, dia cinta kepada air. Seterusnya dia kata, seseorang yang lapar mencintai makanan. Bila kita lapar, kalau Ustazah lapar, Ustazah tak boleh buat perkara lain. Aku ingat makan je kan. Dia tak fokus. Jadi yang kita cinta pada waktu itu, yang menjadi tabiat kita ialah makanan. Kerana apa? Kita lapar. Seterusnya, seseorang yang mencintai tidur. Kenapa dia cinta tidur? Sebab dia penat, dia letih. Tak boleh dah nak buka mata dia. Yang dia tahu ialah nak tutup mata, nak tidur, nak rehat. Okey. So yang dia cinta mengikut kepada tabiatnya pada waktu itu ialah tidur. Seterusnya, kata isteri, anak dan sebagainya. Okay, ada orang dia cinta kepada isterinya, cinta kepada anak-anaknya, cinta kepada harta, cinta pada pekerjaan. Okay, dia cinta kepada apa yang ada di sekitar dia, barang-barang yang dia kumpulkan dan sebagainya. Ini kita panggil sebagai tabiat. Cinta itu hadir selari dengan tabiatnya, sifatnya yang ada pada diri dia. Baik. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah kata begini. Okey, dia kata gini, kecintaan ini tidak tercela. Jika seseorang dia memiliki cinta yang begini, kita kata cinta ini adalah cinta yang tidak tercela. Tak salah kita suka makan. Tak salah kita suka minum. Tak salah kita suka beli abaya. Lagi lah masih lah. Okay. Tak salah kita suka beli abaya. Okay. Tak salah kita suka baca buku. Tak salah kita kadang orang yang tak baca buku tapi suka beli. Betul tak? Suka beli tapi bacanya dah baca belum? Belum baca lagi lah, nanti dah baca. Tapi suka nampak buku, bagus tajuknya berkenan sampai buku banyak sangat kat rumah. Tapi tak baca-baca. Kan dah masih dalam plastik lagi. Ada orang yang begitu. Okey, perkara-perkara ini tidaklah kita kata tercela. Asalkan, kecuali jika cinta tersebut melalaikan dari mengingat Allah. Tak salah kita nak sayang pasangan kita. Tapi jangan sampai ia melalaikan. Tak salah kita nak sayang anak-anak kita, zuriat keturunan kita. Asalkan ia tidak menjadikan kita seorang muslimah yang lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia kata, asalkan, kecuali jika cinta tersebut melalaikan dari mengingat Allah dan menghambat kesibukan hamba dalam mencintainya. Bermakna macam gini. Cinta yang jenis kelima ini yang tidak disenaraikan itu tadi kan, tapi dimuatkan di akhir perbahasan dalam kitab kita. Adalah cinta yang memang bagi saya ia ada pada setiap daripada diri kita. Yang kita tak boleh untuk pisahkan daripada kehidupan kita ini. Cinta pada pasangan, cinta kepada ibu bapa, cinta kepada anak-anak, cinta kepada apa yang kita suka, yang menjadi hobi lah. Mudah cakap itu kan. Yang menjadi hobi kita, yang menjadi passion kita kadang-kadang dalam kehidupan kita ni, itu buat kita rasa semangat untuk hidup. Namun, jika kecintaan itu tadi menjadikan kita seorang muslimah yang lalai dari mengingati Allah, yang menghambat kita untuk menguatkan kecintaan kita kepada Allah, hal itu ia akan menjadi perkara yang salah. Ini sebagaimana peringatan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Al-Munafiqun pada ayat yang ke-9.
Dalam kitab kita ada ya ayat itu. Allah kata begini, ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingati Allah. Ini adalah satu larangan. Tetapi tak bermakna Allah kata jangan cinta kepada harta, jangan cinta pada anak-anak. Bukan gitu maksud Allah. Namun yang Allah inginkan di sini, jangan sampai kecintaan kamu pada anak-anak, pada harta, pada pasangan, pada apa yang ada di sekitar kamu ini menjadikan kamu insan yang lalai dari mengingati Allah. Maksudnya mudah begini, jangan kerana kita ni orang kata sampai suka sangat dengan satu perkara, suka sangat pada satu benda, kita jadi orang yang tinggalkan solat kita. Kita jadi orang yang tak menutup aurat. Kita jadi orang yang lalai, tak berzikir kepada Allah. Tinggalkan Al-Quran. Tinggalkan pengajian-pengajian agama. Jangan sampai begitu. Okey? Jika begitulah keadaannya, asalnya perkara itu baik. Namun oleh kerana ianya menjadikan kita seorang muslimah yang lalai, tinggalkan solat, tinggalkan Allah, tinggalkan perintah Rasulullah, hal itu ia jadi tak baik untuk diri kita. Ia jadi tercela dalam kehidupan kita. Jadi kita kena ingat, apa pun yang kita nak cinta, okay, yang halal, yang kita nak cinta ini, ia mesti ada hadnya. Ada batasnya. Jangan sampai ianya melalaikan kita. Tak salah kita nak jadi orang yang suka travelling contoh kan. Ada orang suka travel, pergi sana, pergi sini. Tapi kalau dalam keadaan dia travel tu kan, jadi orang yang tinggalkan solat, itu jadi salah. Nampak tak? Okey, itu jadi salah. Travelling tu bagus. Ia mengingat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, lihat gunung, lihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia buat kita jadi orang yang dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika perbuatan itu yang dia buat, yang halal, yang boleh dalam syariat tersebut, dia buat perkara tersebut, menjadikan jiwanya lebih bertambah-tambah keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, tabarakallah. Perkara itu adalah perkara yang sangat mendatangkan pahala bagi hidup dia. Tapi jika dia buat perkara yang halal itu, yang dibolehkan dalam agama, yang bertepatan dengan syariat, menyebabkan dia jadi orang yang lalai, menyebabkan dia jadi orang yang meninggalkan tuntutan syariat, hal itu akan menjadi tercela bagi diri dia. Jadi kita masing-masing yang muslimah, kita tahu apa yang kita suka, apa yang kita cinta. Tapi yang kita suka dan kita cinta itu, adakah menjadikan kita seorang muslimah yang makin bertambah-tambah keimanannya? Ataupun menjadikan kita seorang muslimah yang semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala? Sama-sama kita muhasabahkan diri kita. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita pada pagi ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk terus-terusan mengikuti pengajian-pengajian yang dianjurkan oleh Masjid Kampung Siglap. Mudah-mudahan kita jumpa pada minggu hadapan. Okay, di masa yang sama, di ruangan yang sama, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.